Jadi bersama dengan kami pada ketika ini berada di studio adalah Datuk Azli Halim yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Pembangunan Pelancongan Antarabangsa Malaysia yang juga Profesor Adjung di Universiti Malaysia Kelantan. Datuk, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Ya. Pertama sekali, bagaimana kita nak memahami angka-angka yang disebutkan tadi dari segi proses pemulihan pasca COVID-19 yang kita lihat begitu ketara membadai industri sektor pelancongan ini? Ya, terima kasih Haris. Memang kalau kita tengok sekarang ni tahun 2022 ni adalah tahun pemulihan bagi sektor pelancongan. Yang kita harapkan ia adalah tahun yang mana kita akan keluar daripada kepompong pandemik 19. Yang mana tahun sebelum ni, 2 tahun sebelum ini adalah tahun yang kita kirakan sebagai tahun yang kemarau buat sektor pelancongan. Dan pada penghujung ataupun pertengahan tahun 2021 apabila kerajaan memperkenalkan program travel bubble yang mana kerajaan mula memberikan kelonggaran untuk program rentas negeri untuk tujuan pelancongan. Jadi kita dapat lihat proses pemulihan pelancongan tu dia berlaku secara baik sehingga kepada penghujung tahun 2021 kita dapat tengok trend pelancong domestik tu cukup membanggakan sekali apabila kita tengok banyak hotel-hotel yang ada di dalam negara khususnya penuh dengan limpahan pelancong. Dan trend ini semakin hari semakin pulih. Yang mana kalau kita tengok di peringkat dunia UNWTO sendiri menjangkakan proses pemulihan itu akan berlaku akan pulih sepenuhnya pada tahun 2024 dan ini kita sebenarnya berada pada landasan yang benar. Baik Datuk, kalau kita lihat sebelum ni kerajaan ada laksanakan plan seperti Plan Pemulihan Pelancongan 2022 yang juga merupakan kesinambungan daripada pelbagai pakej rangsangan ekonomi sebelum ni. Jadi bagaimana inisiatif oleh kerajaan ini memacu proses pemulihan tersebut? Ya betul. Daripada segi apa yang kita lihat kerajaan sebelum ni pun memang kita tidak ada pengalaman daripada segi berhadapan dengan krisis, khususnya krisis pandemik COVID-19 ini. Apabila ini berlaku masing-masing dalam keadaan yang orang kata terkejut dengan keadaan yang kita belum pernah hadapi sebelum ini. Dan saya dapat melihat bahawa pertumbuhan sektor pelancongan ini banyak disumbangkan daripada segi bantuan-bantuan ataupun inisiatif yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan khususnya ketika pandemik berlaku dengan program-program seperti Prihatinnya, program Penjana, program Pemerkasa Plus, dan program Permai dan akhir sekali program Pemulih. Dan pakej rangsangan ekonomi sebagaimana yang dijalankan oleh pihak kerajaan sendiri juga banyak membantu sektor pelancongan negara apabila berbagai-bagai inisiatif khususnya kepada sektor pelancongan itu sendiri, sektor perhotelan, sektor peruncitan, sektor pengangkutan. Dan ini sebenarnya dapat kita lihat apabila berbagai-bagai insentif diberikan bukan saja kepada penggiat industri pelancongan tetapi juga kepada masyarakat umumnya apabila kerajaan melancarkan pakej rangsangan ekonomi ataupun PRE yang mana kerajaan memperkenalkan melalui MOTAC Ketua Tourism Malaysia dengan pakej-pakej diskaun atau rebate dan potongan harga kepada penduduk masyarakat tempatan untuk bercuti di dalam negara dengan mendapatkan potongan atau diskaun yang memberi manfaat kepada lebih 14,000 orang pengguna ataupun rakyat tempatan melalui pakej rangsangan ini. Datuk, MOTAC juga kalau kita lihat untuk tahun ini telah pun 2 kali sebenarnya menyemak semula dari segi unjuran jumlah kedatangan pelancong, ketibaan pelancong dan juga pendapatan dan dijangkakan untuk suku keempat tahun ini MOTAC mengandaikan ataupun meletakkan unjuran iaitu sekitar 9.2 juta pelancong dengan nilai 26.8 bilion ringgit. Kalau kita bercakap soal sekarang ini dengan kadar inflasinya meningkat, perbelanjaan sudah tentu akan meningkat. Pandangan Datuk, adakah optimis melihat kepada angka yang diletakkan sasaran MOTAC ini?
Ya, betul. Kalau ikut daripada segi trend, ya, angka ini adalah satu angka yang realistik, yang mana sebelum ini sepatutnya kita Malaysia sepatut mengadakan Tahun Merawat Malaysia 2020, ya, pada tahun 2020 dengan jangkaan sasaran pelancong sebanyak 30 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan sebanyak 100 bilion ringgit kepada negara. Tetapi apabila pandemik itu berlaku, kita tidak dapat mencapai sasaran itu. Tapi apabila pembukaan sempadan telah dilakukan dan sektor pelancongan telah dibuka sepenuhnya, kerajaan telah pada setengah tahun pertama kita telah menerima lebih kurang 3.21 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan sebanyak 9.35 bilion, ya. Dan angka ini adalah satu angka yang cukup baik. Dan hasil daripada pencapaian yang cukup baik ini, kerajaan telah menyemak semula sasaran kedatangan pelancong kepada 9.2 juta orang pelancong dengan nilai pendapatan sebanyak 26.8 bilion. Dan saya menjangkakan ini adalah satu angka yang realistik, tetapi kita kena pastikan juga dengan apa yang berlaku ketika ini, dengan nilai ringgit yang tidak menentu, ya, dengan berbagai-bagai lagi jangkaan mungkin akan berlaku banjir pada penghujung tahun, ya, musim monsun. Jadi angka ini mungkin kita boleh anggap satu angka yang realistik buat masa ini, dan sokongan daripada semua pihak, khususnya daripada segi penggiat industri pelancongan dan pihak kerajaan sendiri, dapat kita gabungkan dalam memastikan angka ini akan dapat kita capai. Baik, Datuk, kalau kita tengok ke depan, pandang ke depan, apakah lagi menjelang bajet 2023 nanti pada 7 Oktober, apa lagi sokongan atau bantuan yang masih diperlukan oleh penggiat industri pelancongan dan juga galakan pelancongan kepada rakyat di Malaysia? Ya, sebenarnya setakat ini kita memerlukan lebih banyak perhatian khusus, ya, dalam memberikan keyakinan kepada pelancong untuk melancong ke negara Malaysia. Tapi perkara paling utama adalah daripada segi isu mutu perkhidmatan pelancongan kita. Tapi daripada segi isu perkhidmatan pelancongan ini, kita kena ambil kira daripada segi guna tenaga je, pembangunan modal insannya bagaimana. Adakah kita telah bersedia untuk menerima limpahan kunjungan pelancong, sedangkan sektor pelancongan kita masih kekurangan tenaga kerja yang berwibawa atau yang mampu memberikan mutu perkhidmatan yang baik kepada sektor pelancongan kita. Benda ini harus diambil kira dan pihak kerajaan mungkin boleh memberikan satu insentif segera dengan memudah carakan bagaimana dengan kita memberikan penumpuan kepada pembangunan modal insan daripada sektor pelancongan, ataupun jika kita tidak mampu menyediakan pekerja-pekerja tempatan, kita harus memberi kebenaran segera atau kelulusan segera untuk membawa masuk pekerja-pekerja untuk membantu sektor pelancongan. Begitu juga daripada segi masyarakat, yang sekarang ni kita nak pergi melancong tetapi kurang daripada segi promosinya. Sebab apa? Kalau kita tidak memberikan satu tumpuan untuk mempromosikan kempen-kempen melancong dalam negeri, kempen pelancongan domestik ini, kita bimbang pelancong ataupun masyarakat kita akan terus pergi melancong ke luar negara, dan ini merugikan negara. Jadi kita harus memberi tumpuan untuk menggalakkan masyarakat kita untuk melancong di dalam negara, dan dalam masa yang sama pihak Tourism Malaysia sendiri mungkin boleh mempergiatkan lagi usaha untuk menarik lebih ramai pelancong-pelancong luar negara untuk datang ke negara kita. Dengan kempen-kempen promosinya, dengan pakej-pakej promosi yang menarik, dengan kadar harga ataupun pakej yang dapat menarik lebih ramai lagi minat pelancong untuk datang ke negara kita. Ya, Datuk, kalau saya nak menambah sedikit, kalau Datuk menyebut tadi berkenaan dengan kejatuhan nilai ringgit. Soalan saya yang pertama, adakah ianya mampu untuk kita menarik pelancong daripada negara-negara luar? Sebagai contoh, kalau kita mengambil konteks Europe ketika ini mengalami krisis seperti isu krisis tenaga, perang di Rusia, Ukraine dan sebagainya, adakah Malaysia sebahagian daripada Asia Tenggara ini boleh menggarap menarik pelancong-pelancong daripada negara-negara tersebut? Apakah bentuk inisiatifnya dengan
kelemahan nilai ringgit pada ketika ini, dan pada masa sama Datuk menyebut berkenaan dengan percutian domestik itu, adakah wajar untuk ada dalam bajet 2023 melihat kepada pelepasan cukai seperti sebelum ini ada yang boleh membuat tuntutan semula perbelanjaan hotel dan sebagainya untuk menggalakkan pelancongan domestik. Apakah bentuk perinciannya yang mungkin boleh diletakkan di dalam bajet 2023 itu, Datuk? Okey, memanglah kalau ikut sekarang ni trend masyarakat kita bila pintu sepadan dibuka kita sibuk nak pergi melancong ke luar negara sebab dah sekian lama kita duduk di rumah tak dapat keluar kan, paling jauh pun pergi ke taman bunga aja. Jadi ini adalah masa yang mereka tunggu-tunggu. Ada yang nak pergi umrah, ada yang nak pergi travel ke Europe, nak cari angin-angin baru. Tapi itu kita tidak boleh menghalang mereka, itu semuanya atas keinginan mereka. Dan mungkin mereka mampu untuk pergi. Tetapi dalam masa yang sama kita kena ada two way flow lah. Maknanya kita ada pelancong ke luar negara dan kita harap ada pelancong yang masuk ke dalam negara kita dan ada transaction dekat situ. Dan saya kira itu nilai ringgit yang lemah tidak menjadi satu masalah besar kepada pelancong luar negara untuk datang ke negara kita. Kerana ini adalah satu kelebihan untuk mereka yang mempunyai nilai mata wang yang lebih tinggi, contohnya daripada negara jiran kita Singapura. Mereka kalau dapat datang ke Malaysia, mereka dapat membaca lebih lagi apabila nilai mata wang mereka lebih tinggi daripada negara kita. Jadi ini adalah satu kelebihan untuk kita mempromosikan inbound tourism, menarik lebih ramai pelancong luar negara untuk datang ke negara buat masa ini. Dan secara tak langsung bila kunjungan pelancong tu ramai, nilai mata wang asing lebih banyak masuk ke negara kita, kita sebenarnya dapat membantu meningkatkan ekonomi negara kita dengan lebih cepat lagi. Dan menyentuh tentang soal pelancongan domestik. Apa yang kita perlu buat sekarang ini adalah menggalakkan insentif segera untuk membantu pelancong-pelancong tempatan kita untuk lebih berminat untuk melancong ke destinasi pelancongan di dalam negara kita. Bukan kata individu, pihak individu saja, mungkin syarikat-syarikat korporat ataupun institusi, organisasi yang mereka sebelum ni mungkin membuat program-program MICE, insentif program menghantar pekerja-pekerja mereka ataupun rombongan ke luar negara. Why not untuk buat masa sekarang ini untuk membantu sektor pelancongan negara, kita galakkan syarikat-syarikat organisasi ataupun apa saja yang mempunyai rombongan-rombongan ini untuk membelanjakan peruntukan yang ada untuk membawa rombongan itu ke dalam negara, ke destinasi pelancongan dalam negara, yang saya rasa tidak kurang hebatnya. Sebab apa, kalau kita tengok pantai kita, alam semula jadi kita, even untuk orang yang nak pergi shopping, negara kita adalah satu negara yang cukup baik atau untuk tujuan pelancongan. Bukan untuk tujuan pelancongan saja, malah ada subsektor pelancongan yang lain seperti program pelancongan perubatan khususnya, yang mana menawarkan pakej-pakej rawatan perubatan yang pada harga yang termampu dengan mutu perkhidmatan yang cukup bagus. Jadi sektor pelancongan perubatan ni khususnya mungkin kita boleh terus promosi dan promosi lagi untuk menarik lebih ramai pelancong untuk pakej pelancongan perubatan ini. Jadi mungkin Datuk, menjelang bajet 2023 nanti, apakah yang harus diberi penekanan oleh kerajaan untuk bajet akan datang ni? Ya, sebenarnya banyak yang kita harapkan daripada bajet 2023 ini. Sebab apa, ini adalah tahun untuk kita nak membina kembali ataupun menjayakan lagi aspirasi pelancongan negara di bawah dasar pelancongan negara, yang mana saya kira bantuan-bantuan atau inisiatif-inisiatif yang sedia ada ataupun yang sebelum ini diperkenalkan pada program-program pemulihan ekonomi negara dulu harus diteruskan lagi dan ditambah baik. Mungkin daripada segi delivery dia, macam mana bantuan tu ataupun insentif tu dapat diberikan, dapat dipermudahkan dengan mengambil kira kepentingan sektor pelancongan itu sendiri. Dan seterusnya daripada segi program promosi dan publicity, kita harus perhebatkan lagi dengan menambahlah sikit bajet untuk tujuan promosi yang lebih realistik. Sebab apa, kalau kita dapat pulangan sebanyak 100 bilion dalam sektor pelancongan, kalau kita ambil 10% pun daripada 100 bilion tu, mungkin kita dapat membantu menghidupkan lagi
sektor pelancongan kita untuk mempromosi. Buat tujuan promosi ini penting. Kalau sebelum ni ada grant padanan untuk acara seperti acara-acara pelancongan, why not selepas ni kerajaan boleh mempertimbangkan memberi satu peruntukan grant padanan publicity dan periklanan untuk pengusaha-pengusaha produk pelancongan mempromosi atau membeli iklan di media-media tempatan. Ya, secara tak langsung kita dapat membantu sektor pelancongan dan membantu juga media yang sebelum ini dah sekian lama mempromosikan produk-produk ataupun industri pelancongan kita. Ini adalah masa untuk kita memberi semula bantuan kepada mereka yang banyak membantu kepada sektor pelancongan. Begitu juga daripada segi isu sektor pekerja-pekerja dalam sektor perkhidmatan, kita kena segerakan memberi bantuan-bantuan ataupun mencari alternatif yang khusus. Begitu juga daripada segi accessibility. Bila orang nak pergi melancong ke satu destinasi tapi akses tak ada, seperti pengangkutan udara, feri nak pergi Langkawi pun tak cukup. Jadi apalah gunanya kita promosi kalau akses nak pergi ke destinasi pelancongan itu tidak ada. Jadi kerajaan perlu juga ambil kira daripada segi accessibility itu. Dan akhir sekali soal birokrasi, birokrasi untuk kemasukan pelancong ke negara ini, pengurusan pelancong di negara ini dan kebajikan pelancong yang ada di negara ini. Yang ini semua kita ambil kira dalam memastikan sektor pelancongan kita terus relevan pada masa akan datang. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dato' Azli Halim, Timbalan Presiden Persatuan Pembangunan Pelancong Antarabangsa Malaysia yang juga Profesor Adjung di Universiti Malaysia Kelantan kerana memberikan penjelasan yang inklusif mengenai sektor pelancongan di Malaysia menjelang bajet 2023.